Jadi begitu dah perjalanan jadual baru kita ya. Jadi kita dah tukar timing ya. Terpaksa lah dah jadual kita tengah hari lah ya. 12.30 hingga jam 2.30. Okey. Jam yang pertama kita akan kelas sesi Google Meet. Jam yang kedua kamu selesaikan tugasan. So selepas selesai 2 jam ni terus boleh hantar. Sepatutnya gitulah. Tak ada dah fikir-fikir lah sepanjang minggu sebab nak masuk kelas lain pula. Okey. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perjalanan jadual baharu kita, dipanggil jadual PDPR 2.0 Okey, seterusnya kita nak tengok tugasan. Kita nak tengok tugasan minggu lalu sebentar ya. Saya sharekan paparan. Okey, tugasan kita minggu yang lalu. Okey, kalau kamu boleh nampak di skrin, tugasan kita minggu yang lalu tak ramai yang hantar pada saya. Okey, ada 2 orang je yang hantar. Divya hantar tugasan dan juga Muhammad Nabil Ikwan. Okey. Nur Fatin Izati ni salah tugasan, salah tempat dia nak hantar tugasan PJPK, dia pergi hantar kat saya tugasan dia hantar kat saya tugasan PJPK pak. Okey, so Divya punya saya dah buat saya makan. Okey, Divya punya tugasan. Okey, ada 10 soalan, semua Divya dah jawab. Baik. Saya pun dah tanda ya. Okey, ni Divya dah hantar. Okey, kemudian seorang lagi Nabil Ikwan juga dah hantar tugasan. Okey. Semua dah jawab. Okey, dia buat 3 muka surat dekat sini. Nabil. Okey, sampai soalan nombor 10. Okey, 2 orang kawan kita dah selesai. Kawan-kawan lain yang masih belum hantar tugasan, masih boleh berbuat demikian. Kalau kamu buat, ambil saja gambar dan cuba untuk hantar. Sebarang masalah kalau tak boleh hantar dan sebagainya, boleh PM saya. Kita cuba selesaikan apa isunya yang menyebabkan kamu tak boleh hantar tugasan. Okey, kawan-kawan lain yang dah hantar, 2 orang kawan kita ni. Terima kasih. Okey, tahniah. Baik, kita nak teruskanlah dengan tajuk kita hari ini ya. Okey, tajuk kita hari ini. Okey, tajuk kita hari ini saya terus buka bahagian indeks. Okey, kamu pun boleh isi bahagian indeks. Kita masih lagi tajuk yang sama ya, 3.1.2 sambungan sahaja. Kali ini sambungan. So saya tulis itu bahagian 2. Kita punya tajuk masih peranan reka bentuk dalam pemasaran. Minggu lalu kita dah selesai soalan 1 hingga 10 sepatutnya, tapi sebab saya punya note tu sampai soalan nombor 12, ada je kawan-kawan dah selesaikan sampai nombor 12, so tak apa, tak ada masalah. Jadi sepatutnya hari ni kita sambung sedikit lagi sehingga soalan yang terakhir ya. Okey, masih dalam tajuk yang sama. Itu dia bahagian indeks. Kalau kamu belum tulis, sila tuliskan. Bahagian indeks ini kita adalah kelas yang keempat sekarang ini. Kelas kita yang keempat, Minggu 6, tarikh 23 Februari Ini tajuk kita, kamu boleh tulis saja bahagian 2 kita sambungan daripada kelas yang lalu. Okey, kita terus sahaja untuk lihat sambungan tajuk kita hari ini. Okey, sebentar saya cari dulu. Okey, ini dia. Okey, minggu lalu kita berhenti pada soalan nombor 10 walau bagaimanapun ada dah kawan jawab nombor 11, nombor 12 dan seterusnya ya. Okey, jadi hari ini kita nak sambung nombor 11. Saya terus sahajalah ya. Kita laju-laju sedikit lah tengah-tengah hari ni. Okey. Okey, kita terus tengok soalan nombor 11. Okey. Apakah maksud penjenamaan Apakah maksud penjenamaan? Sebelum tu. Okey. Kita minggu lalu sampai soalan nombor 10. Ini dia. Kalau saya boleh tunjukkan kepada kamu gambaran dia sekejap. Saya tunjukkan sekejap gambaran dia kepada kamu. Gambaran keseluruhan. Okey. Kita minggu lalu dah selesai tajuk sebelah sini. Okey. Hari ini kita akan masuk tajuk ini. Ini dia tajuk hari ini. Okey. Kita akan bercerita berkenaan dengan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Kemudian kita pergi kepada merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Pengenalan diri produk. Ini tajuk kita nak pergi. Kita nak pergi yang pertama, penjenamaan. Ini dia. Okey, kita nak pergi.
Okay, dia ada 5 semua sekali. Penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali, kebolehpercayaan kepada jenama. Ini kita punya minggu lalu soalan nombor 10. Okay, hari ni kita nak tengok yang pertama ini, penjenamaan. Dia terbahagi kepada 4 lagi. Okay, kita akan jawab dalam soalan-soalan kita selepas inilah. Okay, kita balik kepada soalan nombor 11. Kenapa kawan kita keluar masuk tu? Mungkin talian tak berapa baik. Mungkin. Okey, saya teruskan saja ya. Soalan nombor 11. Apakah maksud penjenamaan? Dia tanya kita, apakah maksud penjenamaan? So, okay, saya rujuk di sebelah ni. Kalau ada buku teks dengan kamu, muka surat 134 ya. Dengan tag berwarna merah. Okey, kita lihat sini. Dia bagi tahu kita, penjenamaan. Penjenamaan, dia kata, menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol yang tertentu. Oh, pakai simbol-simbol pula. Dengan menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Sekejap, kawan kita baru masuk. Siapa kawan baru masuk ni? Admit keluar balik. Ada masalah talian mungkin. Okey. Okey, lagi sekali ya. Penjenamaan menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol tertentu. Itu dia punya takrifan bagi penjenamaan. Okey, itulah jawapan kita bagi nombor 11. Sekejap lagi kita tengok apa maksud simbol-simbol tu, ya. Apa maksud simbol-simbol tu sebentar lagi kita tengok. Okey, kawan-kawan yang baru masuk kita sekarang ni sambungan daripada tajuk minggu lalu. Okey, kita masih pada soalan nombor 11 Okey, kita nak masuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 12. Dia kata apa? Terdapat 4 jenis penjenamaan. Ini kita kena tengok satu persatu. Terdapat 4 jenis penjenamaan. Okey. Dengan tag warna oranye ni ya. Yang pertama, terdapat beberapa jenis penjenamaan produk, dia bagi kita kata, iaitu melalui yang pertama, bentuk nama, brand name, bentuk cap, brand mark, bentuk cap dagangan, trademark, bentuk persendirian, trade character. Itu 4 jenis dulu. Sekejap lagi kita lihat satu persatu ya. 4 jenis itulah dia jawapan dia. Bentuk nama, bentuk cap, bentuk cap dagangan, dan akhir sekali bentuk persendirian. Itu 4 jenis penjenamaan mengikut buku teks kita. Baik, kita nak tengok satu persatu supaya kita lebih faham. Baik, saya terus sahaja kepada soalan nombor 13. Okey, di situlah dia tanya kita. Kita tengok, dia tanya kita, apakah maksud bagi istilah-istilah berikut? Setiap satu itulah apa maksud bentuk nama, bentuk cap dagangan, bentuk cap, bentuk persendirian. Satu persatu kita nak lihat. Okey, yang pertama, soalan nombor 13 bahagian pertama A, bentuk nama. Apa maksud bentuk nama? Kita tengok. Ada contoh lagi dekat kita sini, muka surat 135. Okey. Bentuk nama. Tengok tag warna hijau dia bagi kita penjenamaan produk ini, kita tengok. Okey, maksud bentuk nama, brand name ni tadi, mengandungi nombor, perkataan atau huruf yang boleh disebut. Maksud dia kita tengok ni. Ini maksud dia logo-logo ni lah. Logo-logo yang digunakan oleh sesebuah syarikat untuk bagi tahu ini nama syarikat dia. Itu kita panggil sebagai bentuk nama. Contoh dia kat sini adalah Kereta Api Tanah Melayu Berhad, Pos Malaysia. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kalau syarikat-syarikat yang menjual perkhidmatan ni, biasanya dia pakai logo. Kamu tengok ada bank pun pakai logo. Produk-produk makanan, kedai makan pun ada yang menggunakan bentuk nama, brand name. McDonald, KFC, tu antaranya lah ya. Okey, kita tengok. Itu yang pertama. Maksud yang pertama, jawapan kita bagi bentuk nama. Ini dia jawapan dia ya. Mengandungi nombor, perkataan atau huruf yang boleh disebut. Okey. Yang kedua, bentuk cap dagangan. Tag warna hijau gelap sikit. Okey, bentuk cap dagangan. Tengok.
bentuk cap dagangan ataupun trademark. Cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi kesemuanya yang mempunyai simbol TM atau simbol R atau simbol C begini. Okey? Jadi dia ada simbol-simbol dekat nama dia. Itu bermaksud dia bentuk cap dagangan. Dia ada tulis simbol TM, kamu tengok perhatikan ya. Ada kadang-kadang simbol R, ada simbol C. Ada maksud-maksud dia yang tertentu setiap satu tu. Okey, saya tanya dalam soalan seterusnya nanti. Okey, tetapi kita tahu bentuk cap dagangan inilah takrifan dia. Okey? Yang mempunyai simbol-simbol tertentu. Inilah kamu tulislah ni, cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi. Okey, itu dia bagi takrifan bagi bentuk cap dagangan. Okey, seterusnya bentuk cap. Okey, dengan tag warna biru. Bentuk cap brand mark mengandungi bentuk, simbol, reka bentuk, warna atau huruf yang unik. Okey, dia bagi contoh dekat kita dekat sini adalah Lembaga Tabung Haji dan juga Proton. Okey, jadi dia ada gunakan simbol-simbol pula dekat sini ya. Okey, kalau tadi yang di atas ni dia guna nama terus, kita nampak dia tulis nama dia, tapi yang ini pula dia guna simbol-simbol tertentu. Okey. Okey, baik. Yang terakhir sekali adalah bentuk persendirian. Kita lihat takrifan dia. Bentuk persendirian, trait character dia panggil, menonjolkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Jadi dia mengandungi nama pengasas sesuatu produk tu. Contoh dekat sini, Rempah Ratus Smart City. Sebagai contoh, dia guna nama dia sendiri. Jadi yang guna nama sendiri tu kita panggil sebagai trait character. Ya. Kini KFC. KFC juga di dalam kategori bentuk persendirian. Ya. KFC ni Kentucky Fried Chicken. Okay. Jadi mungkin nama orang juga Kentucky. Okay. Jadi dia gunakan logo muka dia dekat situ. Okay. Jadi ini dipanggil sebagai bentuk persendirian. Jadi itulah 4 maksud: bentuk nama, bentuk cap dagangan, bentuk cap, bentuk persendirian. Yang saya dah highlight ikut warna tu, itulah jawapannya. Ya. Jadi kamu masukkan di sana. Baik, kita teruskan lagi. Dia masih sambungan tajuk yang sama juga ni. Okay, penjenamaan produk juga. Dia tanya kita balik maksud simbol-simbol berikut yang kita ceritakan tadi. Pada bentuk cap dagangan tadi ada 3 simbol, TM, R dengan C. Apa maksud setiap satu simbol ni? Kita lihat di sebelah. Ini dia. TM. Simbol TM maksud dia apa? Tanda untuk trademark dan masih belum didaftarkan. Dia dah cop lah nama tu, tapi dia masih belum didaftarkan. Dia tulis itu trademark. Okay? Maksud dia nak ambil nama tu, orang lain dah tak boleh pakai lah, TM. Okay. Kalau dia letak R pula dekat nama dia, maksud dia apa? Jenama yang telah mendapat kelulusan pendaftaran mengikut undang-undang untuk digunakan oleh penjual secara eksklusif. Jadi dia dah ambil nama tu tadi, dia dah daftar dan nama tu menjadi sah hak milik dia dari segi undang-undang. Orang lain tak boleh pakai. Sesiapa yang pakai mungkin akan boleh disaman. Sebagai contoh, kalau kamu tengok baru-baru ni pun ada berita viral berkenaan dengan satu pengusaha yang dia dah memfailkan nama satu produk makanan tersebut. Jadi nama tu dia punya, milik dia, sah dari sisi undang-undang. Orang lain tak boleh pakai. Kalau orang pakai, dia boleh saman. Okay? Itulah maksud R itu. Jadi kamu nak sesuatu nama tu milik kamu. Contoh dia macam ni lah. Jasmine, beras Jasmine. Ada satu orang je yang guna beras Jasmine. Dia dah daftar. Orang lain tak boleh dah nak guna dengan nama beras Jasmine. Kena cari nama lain. Gitulah maksudnya. Okey, C pula. C dalam bulat ni, bulatan C, maksud dia apa? Hak cipta sesuatu produk. Jadi produk yang dia keluarkan itu, dia dah mendapat hak cipta. Jadi itu maksud C. So kamu tulislah di sini maksud simbol-simbol ni di sini. Okey, ni TM, masukkan di situ. Ini R, masukkan di sini. Ini tadi C tu. Okey, masukkan di situ. Okey, itu maksud simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol ni antara yang selalu ditanya, dan kita nak mereka-reka ayat sendiri pun tak boleh. Kita memang kena ikut ayat yang diberikan dalam buku teks ya.
Tu sebab tu saya buat beginilah. Okey, saya laju-laju sahaja. Seterusnya, soalan nombor 15. Okey, kita pergi faktor seterusnya. Dia tanya kita, apakah faktor kesetiaan pengguna terhadap sesuatu produk? Ada 5 faktor. Banyak ni. Apakah faktor kesetiaan pengguna? Kita lihat di sebelah. Kesetiaan. Ini tajuk kecil dia. Ya. Kita baca sedikitlah. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap sesuatu jenama, pengguna akan memilih credibility. Credibility ni boleh dipercayai. Quality, produk yang berkualiti lah. Reka bentuk terkini. Mungkin reka bentuk produk tu modern. Ya. Selamat dan harga yang kompetitif. Pendek kata, semua yang terbaik lah. Kalau produk tu terbaik, semestinya dia punya pembeli, dia ada peminat dia tersendiri, dan peminat dia pun setia, sentiasa beli sahaja produk tu, tak nak dah produk jenama lain. Sebagai contoh, apa yang popular, kita ambil satu produk contoh, katakanlah pensel warna. Mungkin satu orang tu dia selalu guna pensel warna, dia tak nak brand lain, dia mesti nak Stabilo sebagai contoh. Okey, ataupun makanan. Kalau dia nak beli apa yang popular makanan, daging burger sebagai contoh, tak nak brand lain, mesti nak daging burger jenama Ramly sebagai contoh. Okey, ataupun apa lagi produk yang popular? Produk yang popular, Ritset semburan serangga, mesti nak juga jenama Ritset. Jadi dia ada peminat dia tersendiri. Maksud dia, dia punya pelanggan dia itu, pengguna dia itu adalah berjaya. Dia berjaya mendapatkan kesetiaan daripada pengguna-pengguna pelanggan dia. Jadi untuk dapatkan kesetiaan ni, inilah faktor yang kena ada. Ya, credibility, quality, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Ya. Jadi kalau produk tu sebagai contoh tak boleh dipercayai, makanan lah, sekejap sedap, sekejap tak sedap, orang tak percayalah. Hari ni beli sedap, esok beli tak sedap. Ya, credibility-nya kurang, ataupun kurang dari segi kualitinya. Ya, pakai-pakai cepat rosak. Jadi orang pun tak akan setia lah, orang beli pula jenama yang lain. Okey, itu nombor 15. Okey, selesai nombor 15. Kamu boleh masukkan faktor-faktornya di situ. Kita lihat yang lain-lain ni saya tak ulas lebih lanjut dalam bentuk soalan, tetapi saya terangkan sedikit antara beberapa yang lain, faktor-faktor yang lain. Tadi kesetiaan. Kita lihat pula yang ini boleh ingat. Saya tak tanya dalam bentuk soalan, tapi kita bincang sedikit. Dia kata apa? Reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut merangkumi fungsi, warna atau bentuk fizikal. Okey. Jadi antara yang terpenting juga adalah boleh ingat. Kadang-kadang kita nak satu produk yang kita senang untuk ingat. Pengguna senang untuk ingat. Pengguna dengar bunyi iklan dia pun dah tahu dah. Okey. Dengar bunyi iklan Shopee, kenal dah. Ini Shopee. Budak-budak pun boleh kenal sebagai contoh. Jadi dia mudah untuk ingat. Dia nampak sekali pandang saja bentuk ataupun warna ubat gigi ni, dia tahu dah. Oh, ini Colgate. Dia tahu dah. Dia kenal. Dia senang untuk diingat. Ya. Okey. Dikenali pula. Reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Lazimnya produk telah lama berada di pasaran dan boleh dikenali walaupun hanya melalui bentuk fizikalnya sahaja. Okey, produk yang dah lama dalam pasaran lah. Okey, sepintas lalu saja, sekali pandang je kita tahu ini adalah roti Gardenia sebagai contoh. Ya, kalau ada roti yang baru yang lain, color lain, kita pun tak perasan. Tetapi kalau Gardenia kita nampak ni warna merah putih ni, kita pun dah kenal dia. Dia dah lama. Okey, itu sebagai contoh lah. Okey. Satu lagi adalah kebolehpercayaan. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai seperti kita bincangkan tadi, mempunyai ciri-ciri terbaik dari segi fungsi, kualiti, jaminan keselamatan dan reka bentuk. Okey. Semestinya lah ya, produk yang boleh
dipercayai. Okey, kita terus sahaja soalan nombor 16. Kita masuk kepada pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Kalau dalam bentuk ni jadilah. Saya tunjukkan dekat map kita tadi. Okey. Ini kita bincangkan tadi berkenaan dengan pengenalan diri produk. Okey. Macam manakah perkara-perkara berikut ini sebagai saluran komunikasi di antara pengeluar dengan pengguna. Okey, pengilang dia nak bagi tahu dekat pengguna berkenaan produk dia, dia akan gunakan semua perkara-perkara ini tadi. Okey. Penjenamaan, kesetiaan, boleh ingat, dikenali, kebolehpercayaan. Jadi bila ada semua itu, barulah maklumat sampai kepada pengguna. Jadi tajuk last kita nak tengok yang ini pula. Mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk ada dua perkara, iaitu rakan kongsi teknologi dan produk. Yang kedua, rakan strategik perniagaan. Apakah maksud kedua-dua ini? Kita lihat dalam soalan kita yang seterusnya. Okey, soalan kita ini dia. Okey. Nombor 16 ya, nombor 16. Kita lihat. Terdapat dua jenis pengukuhan penjenamaan melalui rakan strategik, iaitu okey, kita lihat sedikit. Rakan kongsi teknologi dan produk, rakan strategik perniagaan. Ada dua strategi dia. Terdapat dua jenis pengukuhan ni. Kata. Terdapat dua jenis pengukuhan penjenamaan melalui rakan strategik. Yang pertama dia panggil rakan perkongsian teknologi dan produk. Yang kedua dia panggil rakan strategik perniagaan. Satu persatu kita nak tengok. So, yang orange ni jawapan kita bagi soalan nombor 16 terlebih dahulu. Okey, penerangannya yang di bawah. Soalan berikutnya. Apakah maksud rakan perkongsian teknologi dan produk yang atas ni? Apakah maksud ini? Maksudnya di bawah ni kita tengok. Saya bacakan sedikit. Rakan perkongsian teknologi dan produk. Okay. Rangkaian perkongsian teknologi dan produk bermaksud gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan digabungkan untuk menghasilkan reka bentuk produk yang baharu. Maksud dia ada dua syarikat yang berbeza, bekerjasama, bergabung dua syarikat A dan B ini untuk keluarkan satu produk baru. Jadi contoh di dalam buku teks kita, dia bagi tahu kepada kita contohnya adalah apa? Gabungan ini akan memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Contohnya perjanjian rakan perkongsian teknologi dan produk di antara DRB Highcom dengan syarikat Geely. Okey, DRB Highcom ni adalah Proton lah ya. Syarikat Proton dia menjalin usaha sama ataupun rakan perkongsian teknologi dan produk dengan syarikat Geely untuk mengeluarkan kereta. Hasil gabungan itu keluarlah satu reka bentuk kereta yang baharu. Jadi dia mungkin belajar sedikit. Syarikat A belajar daripada syarikat B, syarikat B belajar daripada syarikat A, terhasilnya satu produk yang baharu. Begitulah yang kita panggil sebagai maksudnya rakan perkongsian teknologi dan produk. So, jawapan kita adalah yang saya tanda warna kuning ini, gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan digabungkan untuk menghasilkan reka bentuk produk baharu. Okey, itu untuk soalan nombor 17. Okey, kita terus sahaja 18 yang seterusnya. Apakah faedah yang diperolehi daripada hubungan rakan strategik perniagaan? Yang kedua tadi Ni, yang kedua tadi, rakan strategik perniagaan. Yang ni rakan strategik perniagaan. Dia tanya kita, apa maksud dia? Kita tengok di bawah ni. Okey, penjenamaan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategik perniagaan. Hal ini dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya, maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Dia kurang lebih sama je macam tadi, tapi ada perbezaan sedikit ya. Dia kerjasama rakan niaga strategik. Jadi contoh dia bagi dekat kita ini adalah motosikal enjin nasional Modenas Modenas dia kata Modenas
selaku sebuah jenama pengeluaran bersukat tempatan, okey, bagi mengukuhkan penjenamaan Bodenas mengeluarkan 6 model terbaru, okey, iaitu skuter dan street bike hasil kerjasama dengan 2 rakan strategik iaitu Kimco daripada Korea dan Bajaj Auto daripada India. Jadi maksud dia begini, dia satu syarikat, Moderna satu syarikat, dia berkawan dengan syarikat Korea, dia berkawan dengan syarikat India, dia ambil produk mereka dan jual di Malaysia. Dia tak buat produk baru, dia ambil sahaja produk mereka, dia jual di Malaysia di bawah nama Modernas. Bukan dah di bawah nama syarikat Korea tadi. Tetapi itu kita panggil sebagai rakan strategik perniagaan. Berbeza dengan yang sebelum ini, iaitu rakan perkongsian teknologi dan produk. Berbeza. Yang ini tadi, dia gabung dua, tapi dia tak ambil produk si kawan ni. Dia gabung, dihasilkan produk yang baru, baru dia jual. Jadi, berbezalah. Yang tadi dia ambil produk kawan dan jual. Kalau kita lihat yang pertama, rakan kongsi produk ni, sekarang ini syarikat pakaian banyak buat usaha sama. Ya? Syarikat buat topi, usaha sama dengan syarikat makanan ringan sebagai contoh. Syarikat buat kasut, usaha sama dengan syarikat kereta. Kita lihat mungkin ada kasut-kasut apa yang selalu usaha sama ni. Kasut Puma sebagai contoh, dia ada usaha sama dengan Ferrari, dengan Porsche. Jadi dia menghasilkan satu rekaan kasut yang baru. So itu dia rakan kongsi teknologi. Okay, dia keluar satu produk baru. Berbeza dengan yang kedua tadi ni, dia ambil produk syarikat lain dan dia jual atas nama syarikat dia sendiri. So itulah nombor 17 dan nombor 18. Sedikit saja soalan saya, kita nak habiskan saja tajuk ni, saya tak nak masuk tajuk lain, nanti kamu pening kepala. So, soalan kita tadi daripada nombor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, ada 8 saja soalan hari ini. Macam biasa, buat tugasan, ambil gambar, link tugasan saya dah berikan, kamu boleh send di sana link tugasan. Saya harap lebih ramai lagi kawan kita yang hantar link tugasan kita hari ini. Sebagai contoh, hari ini tengah online sekarang ni kita ada berapa orang? Kita ada 4 orang kawan kita. Okey, bolehlah hantar. Okey, Divya dah hantar dah minggu lalu. Kawan-kawan yang lain boleh hantar juga. Okey, yang belum berkesempatan untuk hantar, kalau ada masalah untuk hantar pun sila maklumkan kepada saya apa masalah dia, supaya kita boleh sama-sama bekerjasama lah macam mana caranya kamu dapat menghantar tugasan selepas ini. So, kelas kita ringkas saja hari ini. Kita masih tetap ada masa sehingga jam 2.30. Jadi apa saya nak kamu buat? Kamu selesaikan terus note kita, latihan kita pada hari ini sampai nombor 18. Okay? Kemudian kamu cuba hantar. Walaupun saya tamatkan sekejap lagi kita punya sesi Google Meet ni, tetapi saya akan ada di dalam channel Telegram. Kamu boleh tanya soalan pada ruang komen. Kalau kamu tak dapat nak send. Sebagai contoh, saya tunjuk lagi sekali. Sebelum ni dah pernah tunjuk dah. Okey, kamu pergi kepada channel Telegram. Channel Telegram Cikgu Hisham yang warna kuning ni. Okey, kamu cari post saya yang pagi tadi. Ini post saya yang pagi tadi. Klik pada leave a comment. Okey, kamu boleh tanya soalan di sini. Apa-apa yang tak kena, kamu boleh tanya. Saya akan jawab. Okey, saya akan stay di sini sampai jam 2.30. Okey. Okey, sebelum kita berakhir, last, apa-apa soalan nak tanya saya? Ada? Tiada? Sebelum kita berakhir, ada apa-apa soalan nak tanya saya? Kawan-kawan kita di sini, ada soalan? Tak ada soalan? Atau ada di chat? Yang ada di chat, kalau ada di chat, sebelum kita berakhir, ada yang nak on kamera? Kalau on kamera, kita boleh ambil selfie sekali sebelum kita habis. Dan kamu boleh teruskan buat tugasan. Saya mengharapkan kamu boleh hantar sebelum 2.30 supaya senang kerja kamu. Saya pun terus boleh tanda tugasan kamu. Okey, last call. Ada soalan? Tak ada? Baik, pesanan terakhir saya, jangan lupa isi kehadiran, link kehadiran saya dah berikan, ada di dalam grup, ada di dalam channel Telegram pun ada. Tolong isi link kehadiran.
buat tugasan, ambil gambar, hantar tugasan. Ya. Sebarang masalah berkenaan dengan penghantaran tugasan, boleh terus maklumkan kepada saya. Kita try usaha tengok macam mana, apa yang menyebabkan kamu tak boleh hantar tugasan tu. Ya. Okey. Baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan, saya sampai di sini sahaja. Saya berikan ruang pada kamu untuk kamu teruskan selesaikan tugasan kita sehingga soalan nombor 18. Sebarang pertanyaan, tanya di Mahfuzah hantar tugasan dekat mana, Mahfuzah? Saya tengok dalam form penghantaran tu tak ada nama Mahfuzah. Dalam form penghantaran tu tak ada nama Mahfuzah. Sekejap saya tunjukkan skrin saya ya. Okey, sebentar saya share skrin. Okey. Tengok. Ini saja yang hantar tugasan pada saya 3 orang yang melalui borang. Melalui borang itu dia hantar melalui Google Form Yang hantar 3 orang sahaja. Saya tak pasti kalau kamu hantar berkenaan dengan cikgu. Saya dah hantarkan nama Nabil. Nama Nabil. Ada Nabil ada. Muhammad Nabil Ikwan dah hantar. Saya dah tunjuk tadi. Nah, sekejap saya tunjukkan balik. Mungkin masuk terlewat kot tadi. Saya share kan. Nabil punya tugasan dah hantar. Mana Nabil lah ni? Okey, sekejap. Okey, ni Nabil punya. Muhammad Nabil Ikwan, okey. No problem, dah hantar. Nabil dah hantar, saya dah tanda pun. Okey. Minta maaf lah kadang-kadang nama di Google Meet tu tak sama dengan nama di sini kan. Sebab akaun lain-lain saya tak nampak, tak kenal. Okey, Nabil no problem, dah hantar. Okey, untuk kawan-kawan lainnya, boleh teruskan menghantar tugasan. Saya akan buat semakan terus seperti ini, insyaAllah nanti. Kita berhenti dululah ya, sampai di sini sahaja. Apa-apa soalan boleh tanya saya di dalam channel Telegram. Okey? Baik, terima kasih. Okey, sama-sama. Hantar tugasan, jangan lupa. Divya boleh terus buat lah, Divya. Minggu lalu dah hantar dah, Divya. Okey, kawan-kawan yang lain, baik. Boleh teruskan dengan buat tugasan ya. Saya tunggu kamu hantar tugasan. Sebarang soalan. Ya, sebarang soalan tanya di channel Telegram. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.